Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya berada di Muar Johor untuk menyaksikan kehangatan pilihan raya kecil PRK Dun Simpang Jeram. Sabtu ini hari yang menentukan siapakah yang bakal dipilih pengundi untuk menjadi wakil rakyat. Saya bersama dua calon tumpuan dalam podcast Sembang Santai PRK Pecutan Akhir. Timbalan Ketua Amanah Kawasan Bakri dan Ahli Jawatan Kuasa Parti PAS Pusat. Dua individu yang memegang jawatan ini antara dua calon tumpuan yang akan bertembung dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram pada Sabtu ini. Bersama saya adalah calon Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN Insinyur Nazri Abdul Rahman dan calon Perikatan Nasional Dr. Mazri Yahya. Dan mungkin ada yang belum mengenali lebih dekat calon-calon ini. Jadi saya beri ruang dan peluang untuk calon PHBN dahulu untuk memperkenalkan diri. Silakan Tuan Nazri. Okay, terima kasih kepada pihak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Nazri bin Haji Abdul Rahman, merupakan penduduk asal di Jalan Bakri, Batu Tiga. Hampir 56 tahun saya menetap di sini. Saya mempunyai seorang isteri dan 6 anak, di mana 3 lelaki dan 3 perempuan. Keluarga saya sebenarnya, bapa saya adalah bekas kota kampung lah, di Bakri Batu Tiga hampir 30 tahun. Dan sebelum ini saya bekerja sebagai jurutera kanan di Majlis Bandar Muar dan telah berbesara pada 25 bulan 8 yang lalu. So, tugas saya sebagai jurutera dulu, of course lah, bagi memastikan kesejahteraan penduduk Bandar Maharani, Bandar Muar, di mana saya bertanggungjawab memastikan penyelenggaraan dari segi infrastrukturnya berada dalam keadaan baik, insyaAllah. Baik, terima kasih. Saya minta calon daripada Perikatan Nasional PN pula untuk sedikit pengenalan sebelum kita ke sesi seterusnya. Silakan Dr. Mazri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Rizal. Saya Dr. Muhammad Mazri bin Yahya lah. Saya berasal daripada Johor. Saya belajar di Johor. Kemudian saya sambung belajar di Kuala Lumpur di UKM. Dan selepas itu saya dah habis tamat pengajian tu, saya kembali bekerja di Johor lah. Pengajian saya di UKM 1994 dan kemudian saya sambung kepakaran pada tahun 2001 dan selepas menjadi pakar saya sambung lagi dalam pengkhususan pembedahan am pengkhususan kepada saluran darah, pembedahan saluran darah. Dan kemudian saya bekerja selama setahun di Royal Perth Hospital di Australia pada tahun 2004 dan bekerja kembali di Hospital Kuala Lumpur dan sekarang saya bekerja di Johor Bahru lah. Baik, terima kasih Doktor. Okey, tanpa membuang masa, kita sudah pun memasuki ke sesi 5 soalan yang mana setiap soalan akan diberi masa 2 minit untuk menjawab. Dan saya mulakan dengan Tuan Nazri. Baik, Tuan Nazri, Dun Simpang Jeram sebelum ini disandang oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga daripada Parti Amanah dengan kelebihan 2,399 undi. Jadi, Tuan Nazri, adakah ia satu kelebihan buat Tuan? Okey, saya tak beranggapan kemenangan dengan majoriti 2,399 itu satu kelebihan lah. Apa yang perlu sebenarnya, saya perlulah memastikan servis saya untuk keseluruhan penduduk Dun Simpang Jeram ini mencapai sasaran sebagai calon ahli undangan lah. So maksudnya tak semestinya dalam perlebihan 2,000 lebih itu boleh memastikan kejayaan siapa sajalah. Yang pastinya kita perlu iltizam lah untuk membantu khususnya kepada penduduk Simpang Jeram, insyaAllah. Okey, baik. Itu daripada PHBN. Bagaimana pula dengan calon Perikatan Nasional PN? Majoriti 2,399 undi sebelum ini, ya Doktor? Jadi adakah itu cabaran besar yang perlu dihadapi oleh Dr. Mazri sendiri dalam usaha untuk merampas kerusi Dun Simpang Jeram ini? Saya beri masa 2 minit untuk menjawab. Silakan, Doktor.
Okey, sebenarnya dia bukan menjadi satu cabaran yang besar kepada saya lah. Sebab saya pernah bertanding dahulu di tempat yang sama lawan dengan Datuk Seri Salihuddin pada tahun 2018. Pada masa itu jumlah undi saya dapat pun sangat rendah, dan sebab masa itu sentimen 1MDB dan terpaliknya PAS 90 juta. Jadi masa itu isu hangatlah menyebabkan PAS di Johor, di pantai barat kebanyakan kalah. Dan pada ketika itu jumlah majoriti sangat besar. Okey, dan pada 2022 PRU yang ke-15, PRN yang ke-15 tu dah yang lawan Datuk Seri Salihuddin dengan siapa, ialah daripada kalangan PAS ialah Ustaz Zarul. Itu yang 2,000 lebih daripada majoriti besar hampir kepada 8,000 masa tu kepada 2,000 lebih. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang menarik, dan apabila mengikuti suasana PRN di negeri yang 6 negeri itu, jadi dia punya sentimen dia sangat-sangat berbeza, dan saya kira 2,000 tu insya-Allah kita boleh mengatasi dengan baik. Walau bagaimanapun saya juga perlu sedar bahawa yang kami lawan ni bukannya bukan kita kata tak setara lah. Saya di kalangan pembangkang dan saya berhadapan dengan jentera kerajaan. Kerajaan bukan kerajaan sekadar kerajaan negeri tetapi kerajaan pusat. Jadi jentera itu daripada kerajaan pusat, jentera daripada kerajaan negeri. Jadi kita sebagai sebuah parti pembangkang ni, terutamanya PAS ni, dia bukan sebuah parti yang kaya. Jadi dari sudut itu mungkin kita ada masalah. Namun dari segi sokongan, saya rasa kita boleh memberi satu kata perlawanan yang setara. Walaupun kita mempunyai kekuatan yang berbeza, tapi perlawanan tu insya-Allah, ya. Baik, terima kasih Dr. Mazri. Jadi kita memasuki kepada soalan kedua. Saya sentuh sikit berkaitan dengan gabungan PHBN. Jadi Tuan Nazri, ada yang mengatakan kelebihan buat PHBN kerana pengaruh lebih luas dan sudah pasti pengundi lebih ramai. Tapi itu di atas kertas. Tetapi ada juga yang menyatakan kelebihan buat PN juga sebenarnya. Kerana PH masih dalam proses memujuk pengundi BN yang dikatakan ramai yang menjadi pengundi atas pagar. Jadi pendapat Tuan sendiri bagaimana Tuan Nazri? Silakan 2 minit daripada sekarang. Pada pandangan saya sebenarnya gabungan atau hubungan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini satu gabungan yang baiklah. Dengan gabungan ini pastinya akan mewujudkan suasana politik yang lebih matang, yang lebih stabil. Dan saya percayalah dengan gabungan ini sedikit sebanyaklah memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan untuk memastikan kemenangan utamanya di dosa penjara ini. InsyaAllah mudah-mudahan itu berlaku. Baik, terima kasih Tuan Nazri. Jadi bagaimana dengan calon PN, gabungan BNPH ataupun PHBN? Atas kertas nampak ada kelebihan, tetapi ada yang menyatakan sebaliknya. 2 minit untuk diberi pendapat daripada Dr. Mazri. Silakan Doktor, 2 minit. Saya setuju dengan jawapan yang pertama tu, ya Rizal, bahawa sebenarnya kelebihan PHBN berbanding dengan PN hanya di atas kertas. Kalau kita tengok hasil pilihan raya yang sebelum ini, kalau kita campur undi yang didapati daripada PH campur dengan BN, mungkin dia boleh mendapat majoriti besar. Ya. Tapi benda itu tidak berlaku sebab dalam PRN di negeri-negeri, 6 negeri yang terbaru ni, kita dapati banyak tempat, ya, hampir di seluruh pantai barat tu, daripada utara tu, Kedah sampai ke bawah. Campur dua-dua, 1 campur 1 bukan jawapan dia 2 sekarang ni. 1 campur 1 mungkin -1. Kemungkinan pada masa ni. Sebab masalahnya dulu pada pilihan raya yang sebelum ni, sentimen dia tu pada ketika itu ialah sentimen 1MDB. Okey, itu PH mendapat mileage yang sangat besar. Selepas itu sentimen dia ialah sentimen janji dicapati. Pada ketika itu PRN, terutama di PRN Johor, janji dicapati. PH tidak menunaikan janji dia selama 22 bulan. Jadi masyarakat semua shift. Jadi lepas itu bila berlaku PRU, masyarakat ingat yang no Anwar, no DAP itu real. Tapi sebenarnya benda tu tak real. No Anwar, no DAP hanya sekadar retorik. Begitu juga dengan dia kata
Saya undi Zahid, dapat Najib. Betul tu. Dah tak real. Jadi akhirnya masyarakat lihat bahawa apa yang dibawa oleh PHBN sebenarnya membunuh PHBN. Dia bukan menambah kekuatan tetapi membunuh PHBN sebab kedua-dua parti ini dia mempunyai sokongan dia sendiri. PH sokongan dia sebab nak lawan 1MDB. BN sokongan dia sebab nak lawan Anwar. Jadi bila campur dua-dua tu, negatif hasil dia. Baik, menarik. Ada logiknya juga. Baik, saya berbalik kepada Tuan Nazri. Soalan yang ketiga. Pengundi Melayu merangkumi 51.87% daripada keseluruhan pemilih berdaftar di Simpang Jeram. Diikuti dengan China 44.58% dan India 2.53%. Jadi boleh saya katakan 50-50. 50-50 pengundi Melayu dan pengundi bukan Melayu. Jadi Dr. Nazri, Tuan Nazri, maafkan saya. Bagaimana Tuan hadapi cabaran untuk mendapatkan kepercayaan untuk menarik undi daripada pengundi bukan Melayu ini? Silakan 2 minit daripada sekarang Tuan Nazri. Untuk kita menarik pengundi-pengundi bukan Melayu ni, pastinya lah kita perlu menyatukan mereka dengan sebaiknya lah. Dalam beberapa hari ini, dan kempen pilihan raya ni memang saya tumpu kepada pengundi-pengundi bukan Melayu lah, terutama kaum Tionghoa dan juga kaum Indian lah. So daripada komitmen yang saya lihat, saya pastilah mereka percaya pada kepimpinan Pakatan Harapan dan mudah-mudahan perkara ini berlanjutan hingga 1999 dan saya percaya sokongan ini merupakan satu sokongan yang baik terutama bagi memastikan kemenangan Pakatan Harapan, insya-Allah. Baik, terima kasih. Jawapan yang ringkas tetapi padat. Jadi Dr. Mazri pula, mungkin ada cara untuk menarik pengundi bukan Melayu ni. Silakan, 2 minit saya berikan kepada Dr. Mazri. Okey, cabaran yang kita hadapi di kalangan bukan Melayu memang kita rasa cabaran yang besar. Sebab dia bagi pengundi-pengundi bukan Melayu, mereka telah mencapai taraf kita kata hampir tepu. Penyokong PH ni di kalangan bukan Melayu dah almost kita kata 95%. Dia tak boleh exit lagi 95%. Cuma pada kali ini cabaran tu semakin memihak kepada kita. Sebab apa? Bila you sudah sampai 95%, you tak boleh exit, tapi you boleh menurun. Jadi menurunnya atas beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya ialah faktor campuran UMNO dan Pakatan Harapan. Itu menjadi faktor besar sebab kebanyakan Melayu yang bukan Melayu, mereka melihat kepada kita kata betul-betul integriti yang perlu dipertahankan, good governance yang betul-betul perlu dipertahankan, tidak adanya isu-isu rasuah. Itu kepada pemikiran orang bukan Melayu. Tapi bila ada percampuran macam saya kata tadi, orang Melayu yang bukan Melayu berfikir, betulkah apa yang dibawa oleh DAP ataupun PKR sebelum ni, yang selama 20 tahun dia benci kepada UMNO, dengan sebab benda tu, tiba-tiba dia bersama dengan UMNO pada kali ini. Jadi kita rasa kemungkinan ada shift. Dan lebih-lebih lagi, pada hari ini, tiba-tiba isu 47 kes telah digugurkan. Tidak disambung. Maksudnya kerajaan mengambil keputusan, peguam pendakwa mengambil keputusan untuk tidak meneruskan pendakwaan kepada Datuk Seri Najib. Jadi ini pun memberikan mileage kepada kita sebab kita lihat orang bukan Melayu rasa apa yang mereka memuakkan sebelum ni semuanya itu ialah hipokrit. Kita kata inilah hipokrit politik. Jadi bila mereka menyedari bahawa hipokrit politik memang terlalu besar dalam Pakatan Harapan dan bahasa rasa dia balik kepada Perikatan Nasional, insya-Allah. Baik, terima kasih Doktor. Jadi masa sudah cukup Okey, baik Tuan Nazri, kita masuk ke soalan keempat. Jadi saya sentuh pula berkaitan dengan calon bebas. Seperti yang kita sedia maklum, kehadiran calon bebas S. Jagannathan yang menjadi saingan 3 penjuru pada PRK Dun Simpang Jeram kali ini. Jadi pendapat Tuan Nazri sendiri, adakah kemunculan beliau mengganggu saingan hebat 1 lawan 1 antara PHBN dan juga PN? Kerana sudah pasti kemunculan calon bebas ini bakal memecah undi. Jadi pendapat Tuan Nazri sendiri, 2 minit saya berikan. Tak dapat dinafikan lah. Calon bebas ini pastinya ada penyokongnya tersendiri.
dan pastinya akan menarik undi-undi, terutama pengundi-pengundi yang berhampiran dengan kediaman beliau lah. Walau bagaimanapun saya percayalah pengundi-pengundi di sepenjara ini matang dan faham bahawasanya perlu memilih seorang wakil rakyat yang selari dengan kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri bagi memastikan pembangunan penduduk setempat dapat dilaksanakan sebaik mungkin. So, maksudnya walaupun ada pengundi-pengundi yang milih calon bebas, akhirnya saya percaya pengundi-pengundi sebenarnya di Dun Seri Penjara ini dapat memilih wakil rakyat mereka yang selari dengan kerajaan kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk pembangunan mereka, insya-Allah lah. Baik, terima kasih Tuan Nazri. Jadi bagaimana dengan Dr. Mazri? Kemunculan calon bebas sebagai pengacau dan memecah undi. Dr. Mazri setuju ataupun doktor ada pendapat sendiri? 2 minit untuk dikupaskan. Silakan doktor. Okey, Jayganathan mempunyai penyokongnya sendiri. Dia bukan orang baru di Simpang Jeram ni, ataupun kita kata daerah Bakri ni, kawasan Bakri. Dia telah bertanding banyak pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum, memang dia bertanding sebagai calon bebas. Dia seorang NGO, dia aktif dalam NGO, dia banyak buat kebajikan, memang dia ada, kita kata, peranan dia yang dimainkan. Jadi sokongan itu kita kata sokongan hardcore dia. Dan setiap kali pilihan raya dia akan dapatlah lebih kurang dalam 1,000 undi. Dan dia rasa dia percaya apa yang diperjuangkan itu betul. Jadi pada saya dalam isu ni, dia tidak banyak membawa kebaikan kepada Pakatan Harapan. Tapi malah dia memberi kebaikan kepada Perikatan Nasional, Jayganathan. Ya, sebab macam kita kata undi kepada Perikatan Nasional ini kita katalah kemungkinan besar dan maybe dalam 80%, 85% daripada kaum Melayu. Okay. Dan Jayganathan dia membawa undi yang diambil kemungkinan daripada Pakatan Harapan. Jadi ini juga menjadi isu seperti ini kalau kita masih ingat dalam pilihan raya negeri dengan wujudnya muda bertanding di kursi-kursi yang ditandingi oleh Pakatan Harapan. Muda memberi kesan negatif kepada Pakatan Harapan sehingga kalaulah campur ada beberapa tempat campur undi muda dia boleh menang. Tapi bila muda bertanding Pakatan Harapan kalah. Jadi begitu juga di sini. Jadi kita percaya kemungkinan besar dengan wujudnya Jayganathan dia memberikan sedikit kelebihan kepada kita lah. Baik, terima kasih doktor. Jadi jawapan yang di luar jangkaan saya rasa. Jadi tak mengapa, kita teruskan soalan yang terakhir. Saya berbalik kepada Tuan Nazri. Jadi berdasarkan isu setempat sebagai seorang bekas jurutera, mungkin ada ataupun apa manifesto atau janji yang Tuan bakal laksanakan andai dipilih menjadi wakil rakyat bagi Dun Simpang Jeram. Jadi saya beri masa 2 minit untuk huraikan manifesto Tuan Nazri. Silakan. Okay. Untuk maklumat sebenarnya saya tak ada manifesto yang khusus dalam PRK ini. Apa yang perlu saya laksanakan adalah mengikut bagaimana manifesto Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Di samping misi dan visi terdahulu yang telah diperkenalkan oleh mantan YB iaitu arwah Datuk Seri Salun Ayub, di mana dia lebih suka menyantuni penduduk setempat dengan sentuhan ramah mereka. Kemudian kita tahu bukan saja dari segi bekalan makanan, bakul makanan ramah, tapi juga dia menyantungi penduduk-penduduk di Dun Seri Penjara ini dengan memberi kemudahan kepada pesakit-pesakit, kepada bantuan kepada asnaf, bantuan kepada para pelajar yang memerlukan bantuan, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti santuni yang dibuat oleh mantan mantan ADO yang lalu iaitu Datuk Seri Salun Ayub, di mana saya akan meneruskan legasinya untuk 5 tahun ini. Di samping itu saya akan juga menambah baik menambah baik dari segi menyantuni anak-anak muda dengan kemudahan, ataupun mungkin bagaimana kita tahu Muar ni terkenal dengan industri perabot dan juga industri bunga-bungaan. Dan 2 hari yang lepas Timbalan Menteri telah
telah membuat satu upacara perasmian, saya ingat, di dataran JDT di Sungai Abung, di mana dia bertekankan berkenaan dengan pendidikan TVET. So apa yang perlu saya buat sekarang ni, di mana saya perlu realisasikan TVET ini di Dun Simpang Jeram, dan memastikan anak muda ini dapat masuk, dapat pendidikan dari segi teknikal, dan seterusnya memberi peluang kepada mereka untuk bekerja di industri perabot di Muar. Sebagaimana saya katakan tadi, Muar ni adalah pengeksport utama perabot di Malaysia. So dengan kemudahan pendidikan TVET ini, pastinya anak muda ini dapat peluang pekerjaan yang baik dengan gaji yang baik. Tak perlu lagi berhijrah keluar daerah ataupun keluar negeri, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan. Jadi manifesto yang jelas daripada calon PHBN. Jadi daripada sebelah pihak PN pula, bagaimana? Manifesto dari seorang pakar bedah. Dr. Mazri, saya beri masa 2 minit untuk huraikan ataupun kupaskan janji ataupun manifesto Dr. Mazri sendiri. Silakan. Okey, semalam saya telah mengisytiharkan manifesto saya dalam ceramah kita semalam, dan kita membawa manifesto Simpang Jeram sejahtera dan berpendidikan. Jadi kita telah meletakkan beberapa kita kata perhatian terhadap beberapa perkara lah. Di antaranya kita letakkan perhatian dari sudut bagaimana kita boleh menjaga kesejahteraan penduduk di Simpang Jeram dari sudut kesihatan mereka, kesejahteraan dari sudut kerja-kerja kebajikan masyarakat mereka, dari sudut infrastruktur dan prasarana mereka, dan ini juga termasuk kebajikan kepada muda-mudi kita di kalangan belia. Sebab saya lihat di Simpang Jeram ataupun di Bakri ataupun di Muar sendiri, bagi orang-orang muda, sepanjang saya jalan selama 7 hari ni, kita dah kempen 7 hari, masalah dia, saya jumpa dengan beberapa golongan muda yang mengatakan tidak cukup prasarana mereka untuk beriadah ataupun bersukan. Ada 4 gelanggang futsal, 1 saja yang berfungsi. Sebagai contoh, gelanggang silat yang diusahakan sendiri, tidak ada kompleks sukan dan sebagainya. Jadi benda ni yang kita akan bawa, bukan kita yang buat, tetapi kita akan bawa di dalam Dewan Undangan Negeri. Kepentingan prasarana ini disediakan di Dewan Undangan Negeri. Sebab menariknya di Muar kita mempunyai projection untuk menjadikan Muar ni sebagai bandar diraja yang moden, yang maju pada tahun 2030. Jadi prasarana ni perlu dibina daripada sekarang. Jadi kita tak mahu pada sampai 2030 prasarana tidak ada. Di samping itu, yang sepanjang saya tengok, masalah yang utama ialah masalah banjir yang berlaku di sepanjang Simpang Jeram. Benda ni kerap berlaku disebabkan oleh peparitan tak bagus, maintenance tak bagus. Jadi ini pun penting untuk kita perjuangkan. Dan akhir sekali ialah Simpang Jeram yang berpendidikan, terutamanya anak-anak muda kita, insya-Allah. Baik, kedua-duanya memberi kupasan yang sangat jelas, manifesto yang ada logiknya. Jadi saya memberi ruang 1 minit buat kedua-dua calon untuk masing-masing memberi ucapan ataupun pesanan kepada pengundi-pengundi yang akan mengundi pada Sabtu ini. Jadi silakan, saya mulakan dengan calon PH, Tuan Nazri. 1 minit ucapan ataupun pesanan kepada pengundi Sabtu ini. Saya menyerulah kepada pengundi-pengundi, terutama pengundi luar, supaya dapat pulang pada 9 bulan itu bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, terutama mereka yang bekerja di Singapura, mereka bekerja di luar kawasan. Di samping itu, saya juga mohon supaya pengundi tempatan dapat keluar pada 9 bulan itu, juga bagi memastikan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi, dan mudah-mudahan mereka memilih calon Pakatan Harapan sebagai wakil rakyat tempatan di N13 ini. Mudah-mudahan itu berlaku, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Nazri. Jadi Dr. Mazri, 1 minit pesanan ataupun ucapan kepada pengundi yang bakal mengundi pada Sabtu ini. Silakan. Okey, untuk pilihan raya kecil N13 di Simpang Jeram ni dan juga di Pulai, saya mengambil kesempatan untuk mengajak seluruh penduduk
pengundi di Simpang Jeram untuk kembali mengundi. Ini kita kata merupakan satu tanggungjawab kita bersama, dan ada setengah pihak kata pengundian ini tidak merubah apa-apa, kerajaan negeri tidak akan berubah dan sebagainya. Tapi saya rasa pandangan-pandangan tersebut adalah silap, di mana dalam masa 3-4 tahun itu kita perlu memerlukan satu suara pengimbang yang kuat di dalam Dewan Undangan Negeri yang akan memberikan timbal balas kepada kerajaan negeri di atas beberapa program pembangunan negeri Johor. Dan kita ingin menjadi satu pengimbang yang boleh memberikan satu suara yang konstruktif dan bukannya yang merosakkan. Jadi saya seru semua untuk kembali mengundi pada 9 hari bulan 9 dan undilah calon-calon yang anda rasa baik untuk Simpang Jeram. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua calon yang bersama kita pada hari ini. Jadi kepada anda, keputusan di tangan anda untuk menentukan siapa yang bakal diangkat untuk menjadi wakil rakyat di kawasan anda. Jadi teruskan mengikuti perkembangan pilihan raya kecil PRK di Johor, sama ada di Dun Simpang Jeram ataupun Parlimen Pulai, melalui laman web Berita Harian, Harian Metro dan juga NST untuk mendapatkan berita-berita yang lebih komprehensif. Baik, saya kira podcast Sembang Santai PRK Pecutan Akhir berakhir di sini. Saya kira setakat ini saja. Saya Aziz Aris. Assalamualaikum dan salam hormat.